أعوذ بالله من الشيطان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أفضل صلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal pada ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46 yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuhmu, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Dan sebutlah serta ingatilah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berdoa sebanyak-banyaknya, supaya kamu memperolehi kejayaan serta kemenangan. Dan taatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan, kalau tidak nescaya kamu akan menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan bersabarlah menghadapi segala kesukaran itu dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berserta dengan orang-orang yang bersabar. Surah Al-Anfal ayat yang ke-45 hingga ayat yang ke-46. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bihaditsin an Sayyidina Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu ta'ifatum min ummati zahirina hatta ya'tiyahum amrullah wa hum zahirun. Diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sentiasa di kalangan kamu ada golongan yang berjaya di dalam perjuangannya, sehinggalah sampai suatu saat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka itu senantiasa berjaya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulul karim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada malam ini dengan kita mengambil beberapa pengajaran
daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang dibaca. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan manusia yang sentiasa berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Pada malam ni kita akan kongsikan sebuah lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan perihal orang-orang yang berada di dalam agama Islam serta memperjuangkan agama Islam. Mereka akan senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala sehinggalah mereka itu sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak akan pernah habis di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada cubaan manusia untuk menghapuskan agama Islam di atas permukaan bumi, namun pasti tidak memperolehi kejayaan. Ini kerana jaminan Allah Subhanahu wa taala, agama yang benar-benar Allah redha untuk manusia berpegang dengannya, berakidah dengannya, mengambil hukum hakam dengannya, iaitulah agama Islam. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Maidah, Allah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan agama, nikmat ke atas kamu, dan aku meredai Islam itu agama yang dianuti oleh manusia. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Ta'ala sebut lagi, "Innad dina indallahil Islam." Agama yang diredai oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ialah agama Islam. Walaupun begitu, agama Islam yang dijanjikan kemenangan dunia dan akhirat ini akan menghadapi banyak cabaran, liku-liku kehidupan dunia, sampailah mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ulama-ulama berkata bahawa kejayaan yang sebenar itu adalah kejayaan apabila seseorang itu berjaya melangkahkan kakinya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Selagi tak masuk syurga, masih belum lagi dalam keadaan berjaya. Bahkan kita dapat melihat di dalam sejarah bagaimana cubaan orang-orang yang cukup anti, cukup tidak mahu kepada agama Islam. Mereka cuba menghapuskan Islam secara perlahan-lahan. Namun Allah Subhanahu wa taala sentiasa memelihara dan menjaga agama yang diredainya. Ini terbukti kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita apabila kita melihat sejarah sejak daripada dulu. Islam hari-hari kena bantai, hari-hari kena bunuh. Sama ada Islam yang ada pada zaman Nabi SAW, atau zaman sahabat, atau zaman tabi'in, atau zaman tabi'in, sampailah kepada kita hari ini. Kita dapati bahawa ada Islam yang senantiasa dibunuh, diancam, diugut dan sebagainya. Salah satunya kita dapat tengok contoh Palestin. Sekian lama mereka menghadapi peperangan, pembunuhan yang terjadi ke atas umat Islam di bumi Palestin sampai ke hari ini, tidak menunjukkan bahawa Islam itu semakin berkurangan. Sepatutnya kalau sudah dibunuh orang Islam ni, pastinya Islam ni berkurangan. Itu kalau kita tengok istilah hukum akal. Kita ambil botol air, kita tuang air dalam cawan, air dalam botol dia akan kurang, dia tak akan penuh. Itu hukum akal dia. Kalau dah dibunuh semua orang Islam, ataupun hari demi hari orang Islam kena bunuh, sama ada di Palestin, atau di Syria, atau di Iraq, atau di Rohingya, di mana sekalipun Islam itu dibunuh, tapi Islam masih lagi segar, Islam masih lagi wujud, dan Islam masih lagi ada. Inilah salah satu kemuliaan yang Allah beri kepada Islam. Walaupun sudah dibunuh Islam itu, tapi Islam masih wujud dan masih ada. Tuan-tuan muslimin,
muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang kita baca pada malam ini, jelas Allah Taala tunjukkan kepada kita jalan-jalan untuk kita senantiasa berjaya. Berjaya kita pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Sebab orang ramai manusia zaman sekarang ni bila sebut tentang Islam dia jadi allergic. Dia jadi takut. Pasal apa? Sebab dunia telah meletakkan Islam itu sebagai teroris, Islam sebagai pengganas. Pastinya bila sebut nama Islam ni jadi takut. Sahabat saya, nama dia sama seperti nama Usamah bin Laden, kan? Langsung nak keluar negara, tukar nama. Kenapa nak kena tukar nama? Takut sampai dekat airport negara orang putih kena tangkap. Pasal apa? Nama tu sama dengan nama Usamah bin Laden, kan? Mujur nama Ustaz Anas tak kena lagi, kan? Kalau ada orang yang nama Anas bin Malik, habis lepas ni tak boleh, kena tukar nama pula, kan? Nak bagi tahu kata apa, orang dah terlalu takut nak duduk dalam Islam, terlalu gerun untuk berada di dalam agama Islam, kerana dunia mengancam dunia Islam, menghalangi dakwah Islam, menghalangi perjuangan Islam, sehinggalah pada hari ini tersebar di mana-mana bila sebut Islam dia jadi takut. Maka sebab tu kita kena belajar juga bagaimana untuk kita stay di atas jalan Islam, menghadapi cabaran dunia yang semakin mencabar, cabaran dunia yang semakin hari semakin benci dengan Islam. Seperti mana yang kita sebut sebelum ni, bukan Islam itu benci, maknanya takut dengan Islam, tetapi masalah yang lebih besar, orang Islam benci dengan agama Islam. Ini masalah yang paling besar. Sepatutnya bila dia Islam, dia tak perlu benci dengan Islam, kerana Islam ini very very perfect, complete. Dia tak ada satu pun yang disebut sebagai celah, melainkan orang yang menganut dengan Islam tu yang banyak masalah, bukan Islam yang banyak masalah. Bahkan kalau kita merujuk di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW, tak ada satu ayat pun yang menjadikan kita ni tanda tanya, melainkan diselesaikan masalahnya. Quran menyelesaikan masalah hidup manusia, hadis Nabi menyelesaikan masalah hidup manusia, ijma' ulama menyelesaikan masalah hidup manusia. Artinya Islam ni komplit, sempurna. Cuma yang menganut agama Islam tu kurang yakin dengan agama Islam. Malam ni kita nak kena bagi yakin. Macam mana kita nak stay in Islam, berada di atas jalan Islam, untuk kita senantiasa mati pun kalau boleh mati dalam keadaan Islam. Sebab apa? Nabi SAW bersabda, dalam dunia ni ada 4 kategori. Saya pernah sebut kepada tuan-tuan, saya tak sebut sekali lagi, barangkali tuan-tuan lupa. Kalau lupa, buat-buat ingat. Kalau tak ingat, balik makan belacan, tuan. 4 golongan manusia dalam dunia ni Nabi sebut. Pertama, golongan manusia yang dia lahir daripada kehidupan orang Islam. Hidup dia sebagai seorang Islam, mati dia sebagai seorang Islam. Ini golongan manusia yang pertama. Golongan manusia yang kedua, dia lahir daripada kehidupan orang Islam, hidup dia sebagai seorang Islam, tetapi matinya bukan mati sebagai seorang Islam, yakni mati dalam keadaan kafir. Ini jenis yang kedua. Jenis yang ketiga, mereka yang datang daripada kehidupan orang kafir, hidup sebagai seorang kafir, tetapi juga mati sebagai seorang kafir. Ini maknanya awal sampai akhir pure kafir, mati, hidup semua dalam keadaan kafir. Jenis manusia yang keempat, Nabi sebut mereka yang datang daripada kehidupan orang kafir, tetapi matinya sebagai mati orang yang dalam Islam, yakni mati dalam keadaan iman. 4 jenis manusia ni, barangkali kita duduk nombor 1, ataupun barangkali kita duduk nombor 2. Sebab apa? Sebab ada orang Islam hari ni sanggup tinggalkan agama Islam, dia kerana habuan dunia, dia kerana terperangkap dengan cintakan dunia. Akhirnya mereka tak nampak Islam ni boleh membahagiakan hidupnya, dan akhirnya meninggalkan agama Islam. Ada orang yang dia datang daripada kehidupan orang kafir, tapi alhamdulillah keadaannya itu hidup dia sebagai seorang Islam, mati pun sebagai seorang Islam. Dia datang daripada kehidupan orang kafir, tapi kemuliaan itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sesiapa yang Allah berkehendakkan kepadanya.
Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang disampaikan melalui Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an. Hadis ni hadis yang sahih. Nabi sebut bahawa akan sentiasa ada golongan yang menang, berjaya dalam perjuangannya. Islam ni, kalau tuan-tuan nak tahu, sejak daripada zaman Nabi sampailah kiamat, hidup Islam itu adalah hidup dalam perjuangan. Apabila kita menyatakan bahawa aku Islam, tak lain dan tak bukan kita berperanan untuk menyebarkan agama Islam. Lepas tu saya teringat guru saya waktu di Syria. Dia nak buat satu program sukan. Maka dekat kawasan di Damsyik tu ada dua padang. Satu padang yang berada di kawasan perumahan sangat cantik dan elok. Satu lagi padang yang ada di tepi jalan. Maka syekh saya, guru saya ni, dia pilih padang tepi jalan. Kami kata padang perumahan tu lagi cantik dan elok, senang nak bersukan. Dia kata tidak, mesti buat di tepi jalan. Bila tanya kenapa nak buat tepi jalan, kerana nak bagi tahu Islam itu agama syiar. Barangkali dengan bersukan pun orang boleh ambil dan mengambil, tertarik dengan agama Islam. Maksudnya apa? Syiar. Bila sebut aku sebagai seorang Islam, kita tak boleh duduk diam. Kita ada tugas. Galasan tugas kita adalah menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah. Itu tugas kita. Selain kita berbuat yang demikian, orang lain pun nak kena buat yang demikian. Teringat saya satu orang pakcik di Sungai Siput. Ni cerita zaman muda saya, orang jemput jadi imam tarawih. Dia ni pergi kedai orang Cina, dia beli sayur. Sambil-sambil dia beli sayur, dia bergurau. Dia kata, bila nak join dengan kami, solat sekali, puasa sekali. Tengok tuan-tuan, maksudnya dah tua-tua pun tak berhenti lagi tugasnya mengajak manusia kepada agama Islam. Macam-macam jalan yang wujud pada hari ini untuk menyeru dan mengajak manusia kepada Islam. Salah satu medan yang paling besar yang digunakan oleh manusia pada hari ini adalah media sosial. Digunakan peranan media sosial itu menyeru manusia berbuat baik serta mencegah kemungkaran. Ini yang sepatutnya terjadi bagi orang yang inginkan kejayaan yang sebenar. Kerana jaminan Nabi SAW, apabila orang yang berjuang di atas jalan Allah, dia pasti akan mencapai kemenangan walau apa pun yang terjadi. Lihat dalam sejarah perang Badar. Perang Badar ni tuan-tuan kita dah sebut. Berapa pasukan Islam? Jumlah pasukan Islam hanya 313. Asalnya 1313. Tetapi dikhianati oleh golongan munafik. 1000 berpatah balik meninggalkan perjuangan Nabi SAW. Siapakah mereka? Abdullah bin Salul dan pengikut-pengikutnya. Tinggalkan Rasulullah, jadi 313. 313 tentera Rasulullah ini, kebanyakannya yang sudah veteran, yang dah tua-tua bangka. Tak ramai yang muda, banyak yang tua-tua. Bayangkan kalau akal yang waras ni letak posisi orang tua-tua bertanding, berlawan dalam peperangan. Bukan bertanding pilihan raya, sabar dulu. Takut salah faham. Saya dia kata ustaz bawa politik pula, kacau. Tuan, kita nak sebut benda lain, kan? Maksudnya apa? Orang tua-tua ni lah yang backup Islam, yang melindungi Nabi SAW, yang berjuang habis-habisan. Darah mereka demi untuk Islam ini terus tersebar dan segar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. 313 ni bukan sekadar tua, tetapi tak cukup kelengkapan perang. Tak boleh menang lah kalau ikut logik akal. Tua dah pasti tak boleh pergi. Pasal orang tua-tua tenaga dia tak kuat. Tak kuat tuan-tuan. Suruh masuk dalam padang 10 minit dah keluar dah tuan-tuan. Pasal apa? Penat, kan? Biasanya orang muda yang kita letak tengah-tengah ni supaya mara ke hadapan sebagai panglima, sebagai barisan hadapan. Orang muda-muda dia lebih bertenaga. Tapi bayangkan, itulah pasukan Rasulullah di dalam peperangan Badar. Hanya 313. Kebanyakannya tua-tua. Tak cukup kelengkapan perang. Nak berhadapan dengan musuh yang lebih ramai daripada Islam. Jangan main tuan-tuan, musuh 1000 lebih tuan-tuan. Nak berlawan dengan Islam ni tak mudah. 1000 tu ustaz, jumlah Islam 313. Habis kena penyet. 1000 hak ada depan tu pun lengkap semua.
dengan benderanya, dengan senjata yang lengkap, muda-muda yang ada di barisan hadapan nak bertempur dengan barisan orang tua, hak veteran-veteran, pasti tak boleh menang. Itu logik akal. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kemenangan. Peperangan Badar itu berpihak kepada tentera Islam. 313 berjaya menumpaskan pasukan musuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jangan tanya macam mana Allah bantu. Tentera Allah ni bukan manusia je tuan-tuan. Binatang, angin, apa saja, semuanya tentera Allah. Yang bila Allah perintahkan kepada makhluknya sesuatu untuk menolong Allah, pasti akan terjadi tuan-tuan. Allah perintahkan bahawa para malaikat itu turun. Daripada sudut bayangan orang-orang kafir melihat, di belakang 313 terdapat ribuan tentera-tentera Islam yang lain. Itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perang Badar ni dia akan terjadi lagi sekali, tetapi bukan nama perang Badar, tetapi dinamakan sebagai Malhamatul Kubra, bukan Badar Kubra. Malhamah Kubra ni bila akan terjadi? Disebut dalam beberapa kitab Fadilat Syam dan juga kitab-kitab akhir zaman. Hadis Nabi SAW menjelaskan akan terjadi satu peperangan besar. Orang-orang Islam berhadapan dengan musuh, di mana pasukan Islam itu sangat sedikit dan pasukan musuh itu hampir 80 bendera bergabung di bawah mereka. Ini dahsyat ni. 80 bendera bergabung di bawah satu pasukan untuk lawan dengan Islam dalam satu peristiwa perang Malhamatul Kubra. Bila terjadi? Tak tahu tuan-tuan, tapi akhir zaman, sebelum terjadinya hari kiamat. Dan insya-Allah peperangan Badar itu sama macam perang Malhamatul Kubra, mana dua-dua ni akan mencapai kemenangan. Dan di mana-mana perjuangan Islam sekalipun pasti akan mencapai kemenangan. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsungnya kita bawa pula highlight beberapa perang yang kita hampir gagal dan tidak berjaya. Saya sebut benda ni pasal apa tuan-tuan? Nak suruh kita stay in Islam. Stay atas jalan Islam. Nak berjuang Islam ni tak mudah tuan-tuan. Allah uji macam-macam ujian. Maka hati kena kental, hati kena kuat. Tak kuat, iman kita longgar, maka kita akan jadi golongan manusia yang gagal. Highlight pula perang yang kedua, perang Uhud. Di antara satu peperangan hitam ataupun pahit yang dihadapi oleh Nabi SAW dan pasukan Islam, di mana Nabi telah menempatkan beberapa pasukan memanah di atas bukit Uhud. Nabi perintahkan kepada mereka agar tidak turun daripada bukit Uhud itu sehingga peperangan selesai. Itu perintah daripada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Kekalahan ini sebenarnya bukan kekalahan selama-lamanya. Dia sebagai satu bentuk pengajaran kepada seluruh orang Islam agar tidak berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila pertempuran sengit berlaku pada fasa pertama, Islam hampir menang. Musuh dah mula meninggalkan medan Uhud. Dia kerana melihat kekuatan Islam yang cukup luar biasa. Musuh dah lari. Tinggal harta-harta yang mereka bawa di dalam medan perang di bawah bukit Uhud. Disebut sebagai harta ghanimah. Harta peninggalan yang dibawa oleh orang kafir ini disebut sebagai harta rampasan perang. Oleh kerana mereka dah lari, maka mereka tinggalkan harta. Tak ada nak lari bawa harta. Berat. Dah tentu bawa diri, nak selamat diri masing-masing. Apa yang terjadi adalah tentera memanah di atas bukit Uhud. Mereka sudah nampak harta ghanimah berada di bawah bukit Uhud. Langsung beramai-ramai turun tanpa mengindahkan apa yang dipesan oleh Nabi SAW. Bukan tanpa, barangkali terlupa. Dek kerana kegairahan ghanimah, harta yang disediakan di bawah bukit Uhud. Pakat-pakat turun. Ada seorang dua sahabat tahan jangan turun. Nabi tak perintahkan untuk kita turun daripada bukit. Dah hak lain kata kita dah menang. Pasal apa? Tengok harta dah banyak. Pakat-pakat turun. Saat mereka turun mengambil harta tersebut, tiba-tiba datang lagi satu pasukan yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Pada ketika itu masih lagi belum Islam. Dia pimpin satu pasukan. Daripada belakang bukit Uhud tu dia datang. Dia terjah semua pasukan Islam yang turun daripada bukit Uhud. Pada ketika itu Islam sangat perit, kerana ramai yang gugur syahid. Termasuklah Sayyidina Hamzah, panglima perang yang bengis lagi garang,
juga mati syahid dalam medan peperangan Uhud. Sehinggalah Nabi SAW jatuh di dalam lubang. Hinggalah pipi Nabi ni tercucuk dengan satu besi terkena raham gigi Nabi SAW. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu sebab Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kekalahan. Apa sebabnya tuan-tuan? Kekalahan itu akan terjadi kepada orang yang berjuang atas nama Islam apabila hatinya sudah terlekat dengan barang dunia. Tu punca dia. Dia kerana dah gairah dengan dunia, kamu berjuang atas Islam, kamu akan tergelincir. Hakikatnya dunia ni sangat fana. Dia adalah perangkap untuk kita supaya terus lalai dan alpa kepada Tuhan yang Esa. Dunia ni sangat jahat untuk mengajak manusia mencari dunia sampai tidak ada waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum terjadinya hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala akan campakkan ke dalam hati musuh tidak rasa gerun dan gentar terhadap Islam. Musuh dah tak takut dengan Islam. Ini Allah campak dalam hati orang kafir. Dan Allah campak dalam hati orang Islam itu penyakit wahnun. Maka sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apa itu wahnun? Maka Nabi SAW bersabda, wahnun itu ialah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Allah campak dalam hati orang Islam, cintakan dunia dan takutkan mati. Ini dia akibat dia. Pasal apa boleh jadi macam ni? Sebab bila orang Islam tak ikhlas dalam perjuangan Islam, bagaimana Allah nak bantu kita untuk mencapai kemenangan? Allah sudah redha agama Islam yang Allah tuntut illa ibadaka minhumul mukhlasin, yang ikhlas dalam perjuangan Islam. Tiba-tiba ada orang, dia kerana habuan dunia, dia kerana pangkat dunia, kesenangan dunia, ditinggalkan, tak dipedulikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, matlamat untuk memenangkan Islam ataupun memenangkan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah beri ujian kepada tentera Uhud mencapai kekalahan. Begitu juga dalam perang Hunain. Perang Hunain ni dia macam main bola juga. Separuh masa pertama, separuh masa kedua. Berlaku di mana? Di lembah Hunain. Separuh masa pertama Islam kalah. Minta maaf. Separuh masa yang pertama Islam ni dia menang, bukan kalah, dia menang. Itu posisi Islam dia sentiasa menang. Islam ni menang. Bila dah menang, musuh lari macam biasalah, benda yang sama. Tinggal harta ghanimah di tengah-tengah lembah Uhud. Langsung orang Islam ni meluru ke harta ghanimah tersebut sehingga meninggalkan Nabi SAW di belakang. Tinggal dah tak pedulilah siapa ketua, siapa kapten, siapa panglima perang, dah tak peduli dah. Yang penting harta tersebut. Maka musuh bila melihat orang Islam pergi ambil harta ghanimah, mereka berpatah balik untuk menyerang Islam. Maka ketika itu Islam sangat hebat ditentang sehinggalah tersebar dalam peperangan Hunain, Muhammad bin Abdullah telah dibunuh. Sedangkan Nabi SAW duduk ada dekat belakang, duduk tunggu. Awak jadi macam ni, kan? Senang cerita, kan? Teruk sangat ni, kan? Lalu Nabi perintahkan kepada Saidina Ali dan beberapa sahabat yang lain, rempuh di medan-medan tengah perang tersebut. Khabarkan kepada orang Islam bahawa Nabi SAW panggil kembali untuk menyusun bala tentera. Akhirnya orang Islam tinggalkan harta ghanimah tersebut dan kembali kepada Nabi SAW. So hikmah dia tuan-tuan dekat sini, dia nak sebut kepada kita bahawa apabila kita telah hanyut dengan dunia, bukan tidak ada jalan untuk kita berpatah balik. Ayuh bertaubat kepada Allah di atas kelalaian kita kepada Allah dan kembali di atas jalan Islam yang sebenar. Tak ada masalah. Pintu taubat masih terbuka, bukan tertutup buat kita selama-lamanya. Belum lagi mati. Sebab Nabi SAW menjelaskan bahawa taubat ini pintunya akan tertutup dengan dua jalan. Bila bertemu dengan dua jalan ini, maka waktu itu harap maaf nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Maksudnya waktu tu baru kita nak bertaubat kepada Allah, Allah tak terima lagi dah taubat kita. Di mana yang pertama Nabi sebut, apabila nyawa kita sudah sampai di halqum, saat kita berdepan dengan kematian, semua orang akan berdepan dengan sakarat, mana diambang sakaratul maut.
Di mana waktu itu kita sangat sakit dan pedih kerana roh nak keluar daripada jasad. Roh nak tinggalkan badan yang dipinjamkan di atas dunia ni. Tuan-tuan, sebelum kita nak meninggal, bila nyawa kita sudah sampai di halqum, Allah bukakan bagi kita pintu hijab. Selama kita hidup, apa yang kita dah buat, Allah tunjukkan satu persatu. Maka orang yang dalam kehidupannya banyak lalai, buat maksiat, buat benda mungkar, dia akan menyesal pada waktu itu sehinggalah dia nak bertaubat kepada Allah. Waktu tu dia minta, ya Allah, tangguhkan hidup aku, tangguhkan mati aku ni sekejap. 1 jam nak cari sejadah, nak solat, nak berzikir, nak baca Quran, nak sebut nama Allah. Waktu tu maaf, nombor yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Sebab apa? Waktu tu dah tak ada dah. Ajal kita dah sampai. Tak boleh nak patah balik dah, tuan-tuan. Dah terlanjur, tak boleh patah balik. Allah bagi peluang hidup 40, 50 tahun. Apa yang kita dah buat? Tak ada ke satu pintu taubat yang kita nak mohon? Tak ada ke satu doa yang kita sampaikan untuk beristighfar kepada Allah di atas dosa yang kita lakukan? Lama kamu hidup, ada yang sampai 90 tahun. Kan? 90 tahun. 100 tahun pun ada. Lama hidup tu. Kan? Tak ada ke jalan nak balik kepada Allah? Dan tuan, ini bahaya. Jangan sampai kita ni keras hati sehingga tua. Bahaya. Bagi orang muda, orang yang tutu minta maaf, yang ambil orang muda dululah, senang cerita. Orang muda kalau hati keras, dia boleh lembutkan lagi hati dia. Pasal apa? Jangan sampai tua. Sebab bila dah tua, hati ni kalau dah keras, tu memang keras betul dah, tuan-tuan. Dia kena ambil besi, ketuk orang, kan? Pasal apa? Dah terpatri dalam hatinya penyakit yang tebal. Itu bagi orang muda. Orang tua macam mana, Ustaz? Orang tua jangan putus asa di atas rahmat Allah. Terus bertaubat, beristighfar, bertaubat, beristighfar. Kalau tak boleh buat hari-hari, buatlah seminggu sekali. Kalau seminggu sekali pun tak boleh, buatlah sebulan sekali. Kalau sebulan sekali pun tak boleh buat, buatlah setahun sekali. Kalau setahun sekali pun tak boleh buat, buatlah seumur hidup sekali. Kalau tak boleh buat, mati lagi bagus daripada hidup, tuan-tuan. Orang kata paling bahasa paling kasar, pergi mampu ialah, senang ceritakan. Bagi hidup tak boleh nak balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seumur hidup biar sekali pun tak apa. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, ini hadis kursi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, kata Allah, hamba-Ku melakukan dosa walau sebesar bukit, walau sebesar dunia, dosa dia melakukan kepada Allah, lalu dia memohon taubat. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, aghfir, aku ampunkan dosa-dosanya. Walaupun sebesar bumi. Ya, walaupun sebesar bumi. Kita dengan syarat kita mesti memohon keampunan. Macam tuan-tuan nak 10K KWSP, bukan boleh tunggu sampai dapat. Takkan dapat, melainkan tuan-tuan kena mohon baru dapat. Tuan-tuan nak keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, umur sudah meningkat, hati sudah keras, apa boleh buat? Taubat, senantiasa beristighfar, bertaubat, senantiasa beristighfar, bertaubat. Barangkali satu hari itu kita solat, Allah terima taubat kita sehingga kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada hadis Nabi SAW. Tadi kita sebut tadi untuk gambaran bagaimana keadaan dunia yang sangat bercelaru untuk kita ni, tuan-tuan. Maka kita nak kena pilih jalan kemenangan. Bagaimana kita nak memperolehi kemenangan? Saya ambil daripada sumber Al-Quran untuk tatapan kita pada malam ini, sebelum kita pejamkan mata kita. Kerana takut lagi kalau dah tidur, takut tak bangun, kan? Bukan di sini, tidur di rumah, kan? Sebab ada orang bila dia dah tidur langsung tak bangun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal terus. Tapi tuan-tuan, kok mana pun sebelum kita pejam mata, kita nak ambil juga beberapa part di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan jalan untuk menang. Yang pertama, cara untuk mencapai kemenangan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran tadi, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan musuh kamu, hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Satu jalan, iaitu kita sebagai seorang Islam, bila kita berada di atas jalan Islam, terus perjuangkan Islam. Jangan pernah rasa lemah dengan musuh yang datang, walaupun kita nampak dia hebat. Teguh pendirian ni maksudnya apa? Dia uji iman kita. Kuat tak kuat? Ujian Allah ni banyak. Tuan-tuan, hidup ni macam-macam ujian. Ustaz pun dapat ujian, tuan-tuan dapat ujian. Tapi percayalah,
setiap ujian yang Allah datangkan itu pasti Allah nak datangkan yang lebih baik. Kalaulah kita tak cekalkan diri kita, tak tegurkan pendirian kita, kerana dengan ujian yang sedikit dalam dunia ni, pasti kita rugi. Sebab Allah nak bagi yang lebih baik. Bukan Allah tak bagi langsung, Allah bagi ujian. Ujian contoh banjir. Kan sebelum ni kita kena banjir. Ujian banjir ni tuan-tuan, orang habis harta ranap, berapa banyak kerugian sampai ribu-ribu. Tuan-tuan, tiba-tiba dapat barang percuma, almari percuma, semua percuma. Maknanya apa? Satu rahmat Allah, Allah nak bagi yang lain. Kan kita tak nampak pada sudut daripada duit yang banyak, tapi Allah bagi keberkatan hidup. Walaupun harta tak banyak, tapi hidup dia bahagia, tenang, aman, damai, tidak ada gangguan, tidak ada masalah. Anak boleh belajar agama, isteri boleh baca Quran, dapat pula isteri yang salihah, anak yang saleh-salihah. Itu satu rezeki yang Allah bagi daripada rahmatnya. Barangkali dengan sebab ujian tadi, kita cekal pendirian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting sekali tuan-tuan. Dalam apa jua urusan kita dalam agama Islam ni, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ini paling penting. Jangan putus asa. Tuan-tuan datang dalam masjid nak mengaji agama ni, tak faham-faham apa yang ustaz cakap daripada tadi, jangan putus asa. Teruskan buka mata, pasang telinga, barangkali boleh dengar. Kalau nak tutup mata, telinga boleh dengar pun tak ada masalah. Kok barangkali ada orang macam Tok Kenali belajar sambil pejam mata, tuan-tuan. Mana tahu kan, Tok Kenali tak apalah, dia ada kehebatan dia. Sebab apa dia hebat? Sebab bila berada di atas jalan Allah ni, pasti Allah tolong. Tu senang ceritanya. Kan saya dah pernah sebut kepada tuan-tuan. Sekira-kiranya maknanya beginilah. Tok Kenali ni bila dia belajar ilmu dengan tok guru dia, dia tidur, dia duduk dekat depan. Dia tak duduk belakang tiang, dia tak duduk belakang dinding, dia duduk depan-depan tok guru. Dia buka kitab dia, dia tidur, tuan. Tu Tok Kenali, kan. Tok guru sampai fed up, sampai stres. Dia ni asal mengaji tidur, asal mengaji tidur, kan. Langsung Tok Guru ni kejutkan dia, mari sebelah, ceritakan balik apa yang aku dah sampaikan tadi. Tok Kenali ni sampaikan satu persatu. Tok Guru sebut awal tadi surah apa, ayat di mana, kitabnya apa, tajuk dia, dihuraikan satu persatu. Semua yang hadir pada malam tersebut tercengang melihat Tok Kenali ni dia jawab satu persatu, sedangkan semua orang menyaksikan dia tidur dalam kuliah. Hebat, tuan. Habis kuliah orang tanya Tok Kenali, macam mana engkau boleh dapat jawab semua? Kami hak tulis-tulis ni pun selak-selak juga. Takut Tok Guru panggil, katakan. Macam mana boleh jawab ni? Kata Tok Kenali, aku tidur tadi, aku bermimpi. Siap mimpi lagi, tuan-tuan. Jangan main. Aku bermimpi. Aku sedang belajar dengan guruku sendiri. Maksudnya apa? Telinga dia dengar. Telinga dia dengar, tuan. Mata dia tidur, tuan. Itu maksud dia. Telinga dia dengar. Dia belajar daripada telinga dia ni dengar sampai dia boleh jawab. Dia kata, aku tidur tadi, aku mimpi belajar. Mimpi sedang belajar dengan Tok Guru yang menyampaikan ilmu dekat depan ni. Tuan, apabila Tok Kenali ni meninggal dunia, barulah heboh ceritanya. Kenapa dia dapat kelebihan ketika majlis ilmu? Rupa-rupanya pada malam hari tidak ada waktu untuk dia tidur, melainkan dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang hatinya dekat dengan Allah, apa saja kepayahan yang dia hadapi, pasti Allah datangkan pertolongan. Hatta dia tidur pun Allah datangkan pertolongan. Sebab tu sahabat kita kalau dah pejam mata jangan dikejut. Barangkali dia qiyam malam tadi, tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ni maksudnya apa? Kita sebagai seorang Islam tak boleh putus asa. Allah kata, cekalkan hati kita, insya-Allah. Kita bagi laluan azan, insya-Allah.
muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbalik kita cara untuk mencapai kemenangan. Salah satunya hendaklah kita tetap teguh menghadapi musuh dan tidak pernah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Hidup kalau berputus asa pun kita akan rugi. Kan? Hidup tak boleh lama. Sebab apa? Dikecimpung dengan banyak masalah, akhirnya berputus asa. Sedangkan ujian itu saya sebutkan tadi, Allah datangkan sedikit, tetapi selepasnya Allah gantikan yang lebih baik. Ini maksudnya yang lebih baik ni barangkali keberkatan yang luar biasa. Berkat hidup, berkat rezeki dan sebagainya. Penting manusia ni kena ada ujian. Sebab saya yakin bila hidup kita tidak ada ujian, kita tak akan berada di atas jalan Islam senantiasa sampai mati. Itulah lumrah manusia. Tuan-tuan bayangkan bila tuan-tuan sihat, tak pernah sakit. Duit banyak, tak pernah miskin. Tak pernah jatuh miskin. Ada je duit. Senang ya, apa yang kita nak semua kita dapat. Agak-agak nampak tak pintu masjid tu, tuan-tuan? Pasti kalau dah senang, hakikat manusia ni Allah Ta'ala sebut dah. Sebelum kami nak menghancurkan sesebuah negeri itu, amarna mutrafiha. Kami perintahkan orang yang hidup senang supaya taat kepada Allah. Maka Allah jawab sendiri, fafasaqu fiha. Maka mereka itu tidak perbuat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senang, tak susah, tak sakit, sihat, berpanjangan, pastinya solat pun kita tak mau. Ini hakikat dia. Maka sebab itu bila Allah datangkan ujian, maka ujian itu menyebabkan kita sedar bahawa kita ada Tuhan yang disembah. Maknanya masih ada Tuhan yang kita berharap kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Datang masjid, solat 2 rakaat, ya Allah, duit tak berapa nak ada. Minta dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau senang nak minta dengan siapa? Kalau senang tak minta dah. Lagi cekak pinggang ada lah. Kan? Masjid nak berapa? 30,000. Boleh, pangkah aku. Dia jadi macam tu pula, kan? Dah duit banyak. Agama ni dia dah tak pandang. Sebab bila dah dapat kesenangan, maka Allah datangkan ujian. Ujian itu untuk sedarkan kita, kamu masih ada Tuhan. Berbalik kepada Allah. Kerana tujuan manusia itu diciptakan, ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala penyembahan selain daripada Allah. Itu tujuan dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, kata Allah. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka semua menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin kita yang sebenar. Hidup kita ni masih ada Allah yang kita sembah. Maka bila ada ujian, pohonlah kepada Allah pertolongan dan bantuan. Ini maksud dia. Tak boleh putus asa. Ini yang dilarang pada syarak. Sebab bila kamu berputus asa, pasti kamu nak bunuh diri, pasti kamu nak menyusahkan orang lain, pasti kamu nak bawa kereta lawan arus, pasti macam-macam akan terjadi. Sebab kamu dah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan putus asa. Walaupun berdepan dengan musuh yang begitu hebat, belajarlah daripada perang Khandak. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi musuh. Dengan itu Allah Ta'ala datangkan ujian dan bantuan. Dia kerana sabarnya orang Islam menghadapi ujian tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala gantikan sabar itu dengan kemenangan buat mereka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, jalan untuk mencapai kemenangan, mulut jangan senantiasa berhenti menyebut nama Allah. Sebutlah senantiasa. Sebutlah selalu nama Allah. Tatkala susah sebut Allah, tatkala senang sebut Allah. Apa pun dalam kehidupan kita sebut Allah, melainkan dalam tandas dia jangan. Sebab kita ni tak boleh bila mengaji tu ustaz kata sebut nama Allah. Dalam tandas pun dia sebut nama Allah juga, kan. Dalam tandas tak boleh sebut nama Allah. Sebab orang kita ni dia jahil-jahil tahap gaban, kan. Satu hari datang satu orang tanya saya, ni soalan ni padu, tuan. Dia tanya saya, ustaz, dalam handphone saya ni ada Quran, dia kata. Ada Quran. Jadi kalau saya masuk tandas boleh tak buat handphone sekali? Itu soalan dia. Kalau tuan-tuan nak jawab macam mana? Kan? Kalau tinggalkan handphone dekat luar, sekarang hilang. Bawa masuk ada Quran pula. Macam mana? Tuan-tuan. Dia tanya saya jawab beginilah. Handphone ni digunakan untuk macam-macam. Termasuklah mengupload aplikasi Quran. Baca tak tatkala kita upload Quran tersebut? Baca. Kalau dia kata baca, tidak ada masalah.
Dengan syarat masuk dalam tandas bukan niat untuk bawa Quran. Ni tak apa kan. Tak boleh dalam tandas. Ustaz, ni kan Quran mulia, Quran ni mulia. Dia macam tu pula nak sebut. Kalau macam tu, tuan-tuan tak payah masuk tandas. Saya tadi sebut, kenapa tak payah masuk tandas? Di mana terletaknya surah Al-Fatihah yang tuan-tuan ingat? Di hujungnya kah atau di pangkalnya kah? Surah Fatihah yang tuan-tuan ingat, tuan-tuan simpan dekat mana? Tu dia. Kan. Dalam badan kita ni, di hati, di akal kita, surah Fatihah tuan-tuan ingat. Jadi adakah kita masuk dalam tandas boleh ke tak boleh? Itu soalan dia. Kan. Surah Fatihah ada dalam badan kita. Kita nak masuk tandas, boleh ke tak boleh? Ada balik hukum akal, bagi balik kat dia kan. Dia pun tenganga sekejap. Kan. Kalau tidak, berak dekat luar, jangan masuk tandas. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Sebab tu tak boleh balik kepada situ. Artinya atas niat kita. Sebab saya bila kita belajar, saya kata sebutlah nama Allah di mana saja tuan-tuan nak sebut, melainkan dalam tandas. So kena fahamlah, bila sebut melainkan dalam tandas, jangan pergi dalam tandas pergi takbir banyak kali pula sekarang. Pasal apa? Teran tak keluar, dia takbir 3-4 kali baru keluar. Jadi satu hal pula sekarang. Tak boleh dalam tandas, tak boleh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sebab tu saya kata pentingnya sebut nama Allah, kerana melihat dalam sejarah perang yang dihadapi oleh Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat bila masuk dalam medan perang, pertama, hubungan Nabi dengan Allah tak pernah putus, mengharapkan kemenangan. Yang kedua, setiap kali libasan pedang dan juga tentera-tentera memanah dan tombak, sambil duk pukul pedang, sambil duk sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebut nama Allah, pasti Allah menangkan kita, pasti Allah beri kebahagiaan kepada kita. Macam saya sebut sebelum ni kan. Tak tahu nak pilih siapa lah ustaz. Allah kan ada. Baliklah berdoa kepada Allah. Sebutlah nama Allah. Mengharapkan supaya Allah datangkan kepada kita yang lebih baik. Sebutlah nama Allah. Jangan hidup seolah-olah macam tak ada Tuhan. Kita semua ada masalah. Ustaz ada masalah. Tuan-tuan ada masalah. Yang nama manusia tak lepas daripada masalah. Pintalah kepada Allah. Kenapa kita nak sombong? Allah bagi ujian, kita tak balik kepada Allah. Ini yang rugi. Allah bagi kita hidup. Allah bagi kita nikmat. Allah bagi kita kesenangan, umur yang panjang, kebahagiaan keluarga, harta yang banyak. Apa yang kita nak dalam dunia kita dapat, Allah bagi. Takkan bila kita ditimpa kesusahan kita tak pinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu tuan-tuan kena banyak berdoa kepada Allah dan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dekat-dekat ni lagi kuat sebut nama Allah. Dekat tangan tu Allah Subhanallah. Sebutlah apa saja yang penting bunyinya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu akbar. Kan? Penting bila kita banyak menyebut nama Allah, satu kita dapat kelebihan. Lidah kita senantiasa dibasahi dengan zikrullah. Sehingga kan dalam satu hadis yang dhaif menyatakan bila kamu dah sebut 70,000 nama Allah satu hari, maka kamu dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maknanya hadis dhaif je, maknanya kelebihan untuk kita beribadah, untuk kita beramal. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tu yang kedua. Jadi tuan-tuan tengok jam, tengok ustaz, lagi sebut nama Allah kuat-kuat tuan-tuan insya-Allah. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan melalui Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita, sabarlah menghadapi setiap ujian. Ini sangat penting. Sabar ni kena ada pada diri semua yang namanya muslim. Dan sabar ni dia macam 5G hari ni, unlimited. Dia tidak ada batas dan sempadan. Sabarlah sampai mati, itu lagi bagus. Kadang-kadang ada orang dia sabar, mula-mula dia datang, oh ada kuliah rupanya malam ni, biasa malam ni ustaz jarang-jarang datang, tiba-tiba ada ustaz malam ni, contoh tu kan. Bukan di sini, di Baghdad sana. Jadi dia pun stay sekejap, lama-lama tengok ustaz tak berhenti-berhenti, jam dah bunyi dah, ditutup jamnya dah kan. Tak berhenti lagi kan. Kadang-kadang dia tu, ustaz 8:30 tak berhenti, hilang sabar saya kan. Tu. Jangan main. Ada orang macam tu. Sebab saya satu tempat pernah jadi macam tu. Jadi saya nak peringatkan balik kepada tuan-tuan. Sabar ni dia bukan sampai 8:30 tuan-tuan. Bukan. Dia unlimited. Sabarlah. Kalau kita sabar, insya-Allah berkat ilmu tu sampai walaupun tak banyak. Dengan sebab sabar. Tu je. Tahan sikit, ustaz bagi tahu kadang-kadang, ialah kadang-kadang nasihat yang disampaikan kena atas diri kita, rasa pedih dalam diri kita, sakit hati dan sebagainya. Tuan sabar. Mana ada sakit terus baik.
Tuan-tuan datang dalam majlis ilmu ni, apa tujuan dia? Satu tujuan, kerana Allah. Dan yang kedua, nak rawat hati kita. Nak rawat hati ni. So nak rawat hati ni, hati kita ni ada penyakit. Riak, ujub, sum'ah, takabur, segala macam hak ada dalam hati ni. Artinya, kita nak buang penyakit ni, dia bukan terus baik. Kadang-kadang nasihat itu dia makan dalam. Sakit, tahan. Dengan sebab kita tahan, kita sabar, Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan penyakit kita. Allah Taala elokkan diri kita. Allah Taala beri kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini maksud dia. Sebagai contoh, sahabat saya dia mengaji kitab tafsir Jalalain. Ini cerita di pondok. Waktu saya duduk di pondok dulu. Dia tak faham apa yang Tok Guru sampaikan. Tapi dia tahan, dia sabar, dia tahan, dia sabar. Sampai kadang-kadang tu naik frust, dia sabar. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah dengan sebab sabar dia, akhirnya bila khatam tafsir Jalalain, baru dia tahu, selama hari ni dia mengaji, rupa-rupanya dia dah tahu dah. Cuma Allah hilangkan sebentar ilmu itu, tuan-tuan. Rupanya di hujung-hujung kitab tafsir Jalalain tu, dia punya master dia selama hari ni dia belajar. Persoalan yang banyak timbul, yang jadi dia tak berapa nak faham, ujung-ujung tu dia dapat jawapan dia. Itu maksud dia. Baru dia tahu ini kelebihan. Maksudnya apa? Kita lah bersabar. Mungkin daripada tadi Ustaz duk totek tak berhenti lagi ni. Bukan berapa nak berhentikan. Tahan penyertaan. Ujung-ujung sampailah tersentap dalam diri kita. Allah buka pintu hati kita. Allah sampaikan hidayahnya. Kita sedar. Kita jadi manusia yang berguna. Oh, macam ni rupanya. Macam ni rupanya. Tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Sabar sangat penting. Setiap orang Islam letakkan dirinya sabar. Kalau semampu mungkin sabar kita dalam menghadapi apa sahaja ujian dan cubaan. Seperti mana Nabi SAW dan para sahabat. Tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW solat, orang letak tai belakang Nabi. Tai unta belakang Nabi. Kalau kita tengah solat, orang letak tai, apa agak-agak yang tuan buat? Kan? Mau flying kick kat belakang tu kan. Buka bunga silat, habis kena terajang tu kan. Tu kalau kita kan. Bayangkan Nabi SAW sedang solat. Duduk tengah solat, orang letak tai kat belakang ni tuan-tuan. Allahu Akbar. Tapi Nabi tetap sabar menghadapi. Kenapa? Sebab mungkin ada di antara manusia ni tak mengerti tentang apa yang baik dan apa yang tak baik. Mungkin sebab itu, maka dengan sebab sabar, nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita banyak kebaikan. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kesimpulan daripada hadis yang saya bacakan pada malam ni. Sebab hadisnya pendek, jadi huraiannya kenalah panjang sikit. Jadi tak ada lah sampai satu tahap pukul 9. Tuan-tuan jangan risau, kan. 8.30 insya-Allah kita berhenti, kan. Kesimpulan yang pertama, tuan-tuan, hadis ini nak menggambarkan betapa bila berada di atas jalan Islam ni banyak ujiannya. Banyak ujian. Nabi nak bawa mesej Islam, tuan-tuan bayangkan Nabi dan para sahabat menghadapi ujian. Ada yang gugur di medan perang. Ada yang menjadikan darah itu sebagai taruhan untuk nak menegakkan Islam. Supaya Islam terus subur di mata dunia. Tuan-tuan, menggadaikan harta, menggadaikan jiwa demi Islam. Maka semua itu Allah akan bayar dengan syurga. Seperti mana kita sebut sebelum ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membeli jiwa orang-orang mukmin dan harta mereka itu dengan bayaran syurga. Jiwa kita ni Allah dah beli. Maksudnya apa? Kita berkorban apa saja jiwa kita ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kerana Allah dah beli kita. Apa saja yang Allah berkehendak, kita laksanakan, kita buat, maka semua itu Allah akan bayar dengan syurga. Allah beri kita harta. Dengan harta kita tak simpan, kita gunakan pada jalan Allah. Menginfakkan harta di masjid, sekolah agama, di mana-mana tempat kebaikan atau pintu-pintu yang layak untuk mendapatkan bantuan. Dihulurkan sumbangan dengan harta yang ada. Allah bayar semua itu dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, inilah kehebatan Islam yang namanya kita percaya kepada yang ghaib. Kita percaya yang di dalam syurga itu penuh dengan nikmat. Tuan-tuan, tak percaya, buatlah baik. Pasti Allah akan balas dengan syurga. Dan pastinya, tuan-tuan terpegun melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, Nabi SAW menjamin keadaan orang yang berjuang atas nama Islam fi sabilillah ini senantiasa dibantu oleh Allah sehingga mereka mencapai kemenangan. Sehinggalah satu waktu yang diizinkan oleh Allah, Allah akan matikan semua manusia. Maksudnya apa? Islam ni tak akan pernah habis sampai hari kiamat. Itu tuan-tuan kena ingat.
Walaupun ada cubaan orang nak habiskan Islam di atas muka bumi Allah, saya kata takkan boleh. Sebab apa? Kerana janji Allah dan Rasul. Pasti Islam tu ada. Walaupun tak ramai, pasti ada Islam. Sampailah kepada hari kiamat, akan ada golongan yang Nabi sebut senantiasa mencapai kemenangannya. Kesimpulan yang ketiga, kita boleh dapat beberapa jalan untuk kita mencapai kemenangan, iaitu yang pertama, teguh pendirian dan jangan pernah berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berusaha untuk mendapatkan kebaikan, berada untuk mencari redha-redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, banyakkanlah menyebut nama Allah. Jangan putuskan hubungan kita dengan Allah. Sebutlah nama Allah banyak mana pun tuan-tuan. Tak rugi tuan-tuan nak sebut nama Allah. Daripada tuan-tuan duk mengumpat sana sini, lagi-lagi duk kempen sekarang ni, tak macam-macam keluar ni. Daripada benda macam tu, baik cakap sebut nama Allah. Ingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kita kemenangan. Dan yang ketiga, sabarlah menghadapi segala ujian yang mendatang. Tak kiralah apa pun, sama ada ujian itu kena atas kita, atau harta kita, atau kepada sahabat kita, atau ke atas orang Islam yang lain. Ujian semua yang datang ini sebenarnya Allah nak gantikan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan kita banyakkan sabar, Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kemenangan dan juga kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan kesimpulan yang terakhir, jangan mudah terpengaruh dengan dunia yang melalaikan. Carilah dunia. Saya tak suruh tuan-tuan berhenti kerja, tak terus duduk dalam masjid je nak makan apa kalau macam tu. Carilah dunia. Tapi carilah dunia itu lebih banyak untuk kita dekat dengan Allah. Lagi banyak harta, lagi banyak dikeluarkan harta pada jalan Allah. Lagi banyak, lagi tinggi pangkatnya, lagi baik kita dengan masyarakat, sehingga mewujudkan kebaikan-kebaikan ni yang banyak kepada orang lain, insya-Allah. Mudah-mudahan segala perkongsian yang dikongsikan pada malam ini ada manfaatnya untuk kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik dan hidayah serta kemenangan buat Islam, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang kurangnya itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, ya Tuhan kami, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, kurniakanlah kami kekuatan untuk terus beribadah kepadamu ya Allah, dan jauhkanlah diri kami, keluarga kami dan semua orang Islam kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.